Dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah seperti selalunya juga hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah mental sehat, jiwa sejahtera. Ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya, dan bila kita bercakap tentang kesihatan mental itu sendiri, mungkin ramai di antara kita yang menganggap ianya bukanlah sesuatu yang serius untuk diberi perhatian yang serius, tetapi sekiranya dibiarkan ianya mungkin boleh mengakibatkan ataupun menimbulkan banyak masalah sekiranya ianya tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Jadi inilah perkara yang ingin kita dapat pencerahan daripada tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tetamu yang lama sebenarnya tidak bersama kita di program ruang bicara ini. Tetapi apapun, selamat datang semula kepada yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, iaitu Ketua dan Pakar Perunding Kanan di Jabatan Perubatan Psikologi Universiti Melaya. Jadi Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Jumpa lagi, sehat. Fizikal sehat, mental pun sehat. Alhamdulillah. Jadi ini perkara yang ingin kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton di program Ruang Bicara ini. Dan seperti biasalah, kalau anda juga mungkin ada persoalan yang ingin anda kongsikan ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa kami memberi ruang dan peluang itu kepada anda melalui penggunaan talian di 0326979768. Itu dia, cukup jelas tertera di kaca TV anda sekarang ini. Baik, macam saya katakanlah Prof, ini merupakan satu isu yang ialah mungkin bagi setengah pihak dianggap tidak penting dan sebagainya, dan kadang-kadang mereka sendiri pun tidak tahu bahawa mereka menghadapi masalah kesihatan mental itu sebenarnya. Tetapi bila kita bercakap tentang kesihatan mental itu, apa yang dimaksudkan sebenarnya dalam bahasa yang paling mudah sebenarnya, Prof? Okay, terima kasih. Bagus juga kita bercakap pasal kesihatan mental dan kesejahteraan jiwa kita di awal tahun 2024 sebelum betul. kita menyelusuri tahun ini kan, supaya lebih bersedia dari segi mental kita menghadapi segalanya. Jadi bila diperkatakan mengenai kesihatan mental ini, sebenarnya dari segi istilah WHO pun, Pertubuhan Kesihatan Sedunia kan, kesihatan mental ni dia sedikit berbeza dengan penyakit mental, contoh dia. Okey. Jadi kesihatan mental ni kebolehan seseorang berfungsi secara optimum. Maksudnya dia boleh bekerja, dia boleh menyumbang kepada masyarakat. Kalau ada cabaran yang sikit datang, maksudnya cabaran dari segi emosi, dia boleh tangani, berdepan dengan itu dengan cara yang terbaiklah, yang sempurna. Jadi satu indeks kepada kesihatan mental ni kita kata kesejahteraan mental lah, mental wellness. Jadi sejauh mana dia punya tahap baik ataupun kemampanan dia berdepan dengan masalah. Jadi itu kita kategori kesihatan mental. Jadi satu lagi saya sebagai pembuka pada hari ini, satu lagi kita kategorikan sebagai macam penyakit mental lah ini, ataupun bahasanya mental illness. Jadi mental illness ni memang hari-harilah itu kerja saya lah, berdepan dengan mereka yang ada masalah penyakit mental ni. Contohnya kemurungan, kerisauan yang melampau, bipolar, skizofrenia, fobia dan sebagainya lah, banyak lagi lah. Jadi itu biasanya diuruskan oleh di bidang klinikal, bidang klinikal perubatan ataupun psikologi. Jadi berbalik kepada topik utama tadi berkenaan kesihatan mental, maknanya kebolehan seseorang menguruskan mentalnya dengan cara terbaik. Antara lain kita lihat kebolehan mendepani isu-isu cabaran dan sebagainya. Kadang-kadang kita gunakan istilah resilient. Maknanya resilient ni dia boleh kuat, bertahan walaupun cabaran. Contohnya macam kita mandi di laut, ombak tu, kita boleh mengatasi ombak tu. Maknanya walaupun ombak tu atas bawah dan sebagainya, kita masih selesa dan selamat di situ. Itu umpamalah saya nak membayangkan. Jadi
kehidupan kita banyak cabarannya. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang akan kita lalui. Jadi resilient ataupun ketahanan mental ni akan determine ataupun akan mengenal pasti sejauh mana kita boleh ambil tekanan itu. Bila kita cakap tentang, yalah, saya suka bila Prof sebut tentang penyakit mental itu sendiri. Tetapi kadang-kadang orang bertanya, siapa sebenarnya golongan yang mudah mungkin akan mengalami masalah penyakit mental ini, ataupun ianya merupakan sesuatu yang berisiko. Kita semua sebenarnya berisiko untuk menghadapi masalah ini sebenarnya. Dia macam penyakit lain lah, saya terus terang cakap, macam contohnya yang ada diabetes, kencing manis, darah tinggi kan. Dia ada faktor risiko. Jadi penyakit mental pun ada faktor risikonya. Maksudnya bukan semua orang pada tahap yang sama boleh berlaku. Jadi antara risiko-risiko yang boleh menyebabkan seorang tu terdedah dengan penyakit ataupun gangguan kesihatan mental ni, contohnya dia banyak kategori lah. Contohnya personality seseorang. Seorang yang jenis dia panggil perfectionist. Semua kena lengkap, semua kena teratur contohnya. Jadi bila dia berdepan, kalau dia jadi bos, dia jadi ketua di tempat tu kan, jadi pekerja dia tak urus dengan baik pun, dia boleh ada komunikasi cara dia bertindak balas. Jadi itu mungkin faktor personality seseorang itu. Dan selain daripada itu, ada juga faktor-faktor macam genetik. Maknanya ini faktor keturunan lah. Memang banyak orang kata genetik ni kita tak boleh modify atau tak boleh ubah. Tetapi dia sendiri, faktor genetik ni bukan automatik je seorang tu akan jadi macam tu. Dia kena ada faktor persekitaran juga. Dia jadi ada kombinasi dengan, macam contohnya dia ada keturunan macam orang yang anxious. Mak dia, bapa dia ada jenis anxiety. Anak dia mungkin ada faktor anxiety trait tu. Tetapi kalau dia dalam keadaan yang baik, tak ada tertekan, mungkin tak ada masalah anak tu. Tetapi kalau di sekolah pula ada persaingan education dia tinggi sangat kat akademik kan, semua nak dapat A sekarang ni semua. Jadi competition atau persaingan tu mungkin boleh menyebabkan dia ni perfectionist, dia ni ada faktor keturunan tadi dan berada di persekitaran yang sangat kompetitif. Itu boleh mendorong juga dia menjadi tertekan dan sebagainya. Jadi itu faktor genetik. Dan saya tertarik hati lihat di sana, iaitu punca stres. Kadang-kadang ini yang menjadi punca sebenarnya memberi tekanan kepada tekanan mental. So kalau ikutkan macam stres tu berkait lah. Stres tu saya rasa yang orang kata yang bahagian tahap rendah lah. Sebab semua orang akan melalui stres pada satu masa kan. Kita tak dapat elak. Cuma macam mana kita kelolakan stres tu, tekanan tu yang lebih penting kan. Jadi pengelolaan stres kalau tak cukup baik, dia akan menjadi satu gangguan kepada kesihatan mental tadilah. Dan kalau dia teruk sangat kesihatan mental, dia boleh jadi penyakit mental tadi, dapat kemurungan, dapat anxiety, kerisauan dan sebagainya. Jadi kalau saya sebut tadi berkenaan dengan faktor risiko tu, personality, kemudian saya cakap pasal genetik, dan ada juga faktor risiko, contohnya masa dia membesar. Contohnya dia ada kena penderaan. Sama ada penderaan mental atau penderaan fizikal, penderaan seksual, pengabaian. Ini mendedahkan lagi lah. Maknanya bukan semesti dia mungkin tak dapat masa umur 10 tahun tu, tetapi apabila umur 20-an, 30-an, dia boleh terdedah untuk mendapatkan itu. Itu memang banyak penyelidikan menyokong kepada penderaan ataupun isu masa dia membesar tu, ada masalah bully dan sebagainya. Itu faktor risiko. Dan ada juga contohnya faktor risiko yang berkait dengan macam dadah dan sebagainya. Jadi dia akan trigger masalah penyakit mental tu lebih cepat lah. Jadi ini sepintas selalu membandingkan ada orang yang lebih tinggi risiko kepada orang lain untuk mendapat masalah mental ni. Ada tak indikasi ataupun tanda-tanda awal sebenarnya daripada pemerhatian dan juga pengalaman doktor sendiri merawat pesakit-pesakit yang menghadapi masalah mental ini sendiri? Apa yang selalunya doktor lihat menjadi punca ataupun menjadi tanda-tanda awal itu sebenarnya? Selalunya masalah dia mungkin kawalan
kemarahan contohnya. Dia ada masalah cepat marah, cepat jadi sensitif. Perubahan lah. Jadi ataupun sebelum tu dia ni jenis ceria. Tiba-tiba dia menjadi muram menyendiri. Selalu dia pergi office dia bercakap macam ceria saja. Dia jadi senyap. Jadi perubahan tu amat penting untuk orang lain atau diri sendiri kenali. Selain daripada itu memang kecenderungan contohnya kalau dia bertindak balas, dia mungkin jenis macam panah baran tu pun itu kena selidik juga. Kita tak boleh anggap normal tu perkara biasa sebab kita tak tahu kalau sejauh mana atau dalam konteks mana dia akan bertindak di luar kawalan. Sebab kalau dilihat di negara kita memang macam road rage tu kan, perkara yang biasa juga kita dengar kan. Jadi sebenarnya saya rasa individu ni memang ada elemen-elemen ini. Mungkin cara dia berdepan dengan masalah, berdepan dengan konflik. Ini satu isu lah. Kalau dilihat satu daripada gangguan kesihatan mental ni daripada masalah dalam konflik resolution. Mana dia nak menyelesaikan konflik tu, masalah dia bukan menyelesaikan kaedah yang terbaik, tapi dia mungkin impulsif, dia melulu. Maknanya dia tak berfikir, dia tak menjadi satu amalan. Jadi sepatutnya kita amalkan amalan yang baik lah untuk kesihatan mental ni. Maknanya kalau kita tak puas hati, kita upset ke apa-apa, mungkin kita take a break ataupun kita tak bertindak terus, kita belajar memikirkan dulu adakah tindakan ini rasional, adakah tindakan ini berpatutan ataupun akan backfire atau kena balik dekat kita secara mungkin menyalahi undang-undang dan sebagainya. Jadi itu sepatutnya sebelum bertindak itu difikirkan. Tapi konflik resolution tu yang lemah tu, dia akan tak memikirkan ini semua dan bertindak mengikut perasaan lah. Jadi macam kata apa tu pepatah Melayu lah, ikut rasa binasa kan. Okey, bila doktor sentuh tentang soal ini, kadang-kadang ialah kita terpaksa menerima hakikat bahawa tidak semua yang mungkin mengalami gangguan mental ini akan mendedahkan ataupun memberitahu bahawa mereka mempunyai masalah ini sebenarnya. Ialah atas pelbagai sebab, mungkin malu dan sebagainya, ataupun mereka menganggap ini bukan satu isu yang penting sebenarnya untuk dihebah-hebahkan kepada orang lain. Tetapi bagaimana golongan seperti ini, bagaimana kalau kita mahu membantu golongan seperti ini sebenarnya? Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita orang biasalah, kita dengan rakan kita ataupun kita sekarang ni banyak dekat social media pun kan, orang menulis sesuatu. Jadi kita ni sebagai orang rakyat biasa ni, kita jangan cepat membuat satu tanggapan atau judgemental bila kita melihat sesuatu keadaan. Dia mungkin ada alasan kenapa keadaan itu berlaku, mungkin ada tekanan orang itu. Contohnya kita kena berfikir seperti itulah daripada kita react ataupun kita dalam social media kita bagi remark yang negatif, yang boleh melukakan, bagi cabaran lagi, ataupun bila bersemuka tu kita bukan nak memahami, kita macam mencabar ataupun kita meremehkan masalah itu. Kita kata ini sebab mungkin kadang-kadang kita katalah ini kamu banyak dosa contohnya kan. Dia udahlah depressed, dia memang dah nampak negatif diri, kita sakam itu dia akan jadi tertekan. Jadi bahasa yang kita guna tu penting. Saya tahu kadang-kadang kita dengan rakan kita, saudara mara kita, niat baik sebenarnya, atas bergurau, tetapi penerimaan pihak yang satu lagi satu tu yang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan jiwanya tak tenteram, dia biasanya menanggap macam contohnya orang yang kemurungan, anxiety ni dia nampak negatif. Jadi walaupun ayat tu ini pun kena bahayalah social media. Kadang kita tulis niat kita okey, intonasi mungkin okey, tetapi bila dibaca saja, orang yang depressed yang membacanya, dia mungkin nampak maksud yang nak disampaikan satu yang negatif untuk diri dia. Jadi kita kena ingat apa yang kita tulis contohnya dalam social media ataupun cara kita bercakap. Kita kena sensitif lah. Kita tak boleh terlalu judgemental ataupun menghakimi seseorang itu tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya dan sebaliknya. Kadang-kadang kita ni dalam minit pertama, dalam 10 saat pertama, kita terus bagi judgement dekat tu. Jadi itu tak sesuai. Selain pada itu, kalau kita orang menyuarakan tekanan, ini kaedah yang kami selalu gunakan jugalah. Kita kena empathize. Maknanya kita kena memahami
apa yang dia cerita tu daripada perspektif orang yang mengalami tu. Ini satu kemahiran yang penting jugalah. Ya, jadi kalau kita sebagai rakan kepada seseorang tu dan kita mungkin mengesyaki kawan kita tu ada masalah, kita tanya masalah dekat dia, bila kita dengar tu kita kena mendengar seperti mana orang yang melalui itu. Jangan kita kata daripada diri kita. Kadang-kadang kita ni suka kata, aku dulu macam tu juga, tak ada apa-apa pun, aku boleh je mengatasi masalah tu. Jadi kita macam tak acknowledge atau tak bagi pengesahan tentang kesukaran jiwa yang dilalui oleh individu yang mengalami masalah tu. Apabila kita kata ini tak ada apa-apa, ini dulu aku okey je, tak ada masalah apa-apa. Jadi kadang-kadang respon kita tu penting. Jadi itu konsep empathy kita panggil. Dan tadi yang saya kata mula-mula, kita tak boleh judgemental. Kemudian kita kena mendengar. Sebab itu pada satu masa dulu kita kata let's talk ataupun jom bercakap. Kita dengar, bagi berbual. Sebab itu satu platform. Kalau kita tak bercakap ataupun kita sebagai rakan kita tak nak bagi ruang mendengar juga, kita mungkin orang yang mengalami itu tak keluar apa yang terpendam di jiwa dia kan. Jadi itu kadang-kadang banyak bezanya. Contohnya saya berjumpa dengan individu ataupun klien atau pesakit saya contohnya kan. Jadi ruang yang kita beri untuk bercakap tu akan menyebabkan tekanan. Apabila dia dah bercakap, dah meluahkan tekanan apa yang dilalui, dia akan berkurangan tekanan yang dilalui kemudiannya lah dalam masa setengah jam, 1 jam itu. Jadi saya buka ruang tu seluas-luasnya. Kadang-kadang kita ni sebagai pendengar, kita nak dengar apa yang kita nak dengar aja. Jadi orang tu cakap sesuatu yang negatif yang tak senang bagi kita, kita macam tak nak dengar benda tu. Kita terus buat satu keputusan ataupun remark yang orang tu mungkin tak begitu senang lah, orang yang dalam keadaan tertekan tu. Jadi kita jangan buat macam tu, kita bagi ruang dia sebaik-baiknya. Dari pengalaman doktor sendiri lah, ketika melakukan rawatan, ada tak pesakit-pesakit yang mungkin disyaki mengalami masalah mental ini sendiri, yang mungkin refuse untuk memberi tahu apa yang mereka alami, dan apa taktik yang Prof doktor gunakan dalam usaha untuk to break the ice itu sendiri? Soalan menarik. Itu macam pengalaman saya dengan pesakit jugalah. Jadi ini banyak berlaku sebenarnya. Banyak individu mereka takut, macam pernah dicakap tadi di peringkat awal, berkenaan dengan stigma, malu, semua ni kan. Jadi kita tak boleh terus memaksa seorang tu bercakap. Kita mungkin kena mendengar dulu apa yang dia nak bercakap, dan kemudian apabila dah diceritakan, dah ada kepercayaan, trust dengan kita, baru kita boleh bertanya lebih detail lagi. Jadi jangan kita macam nak cepat, nak rushing untuk mendapatkan point dia kan. Dia nampak stres, kita terus tanya apa yang stres, ataupun adakah kamu ni macam ada masalah tekanan jiwa. Itu mula-mula kita tanya, kita tak sesuai lah. Kita kena bertanya, mungkin bagi dia percaya. Mungkin kita menjelaskan apa yang diceritakan di konteks kami lah sebagai perawat ni memang confidential, rahsia. Memang kita tak boleh keluarkan maklumat itu langsung. Maklumat tu hanya kita yang tahu, dan dalam rekod, kalau dalam konteks saya di hospital, konteks rekod hospital sahaja benda tu tersimpan dengan sangat cermat dan sangat sangat terjaga dengan baik. Jadi orang lain tak berhak. Jadi di situ mungkin akan wujudnya kepercayaan lah. Jadi dia akan mula bercerita, dan kita acknowledge memang dalam keadaan konteks sekarang macam stigma tu amat tinggi. Ada kalanya masalah dia bekerja, dia takut informasi dia akan sampai ke orang lain, majikan tahu. Dan ada kes tertentu bila majikan tahu je masalah kesihatan mental dia terganggu, sedangkan bukan serius pun, bukannya teruk pun, dia boleh berfungsi dengan baik. Tetapi sebab masalah mental ni, dia akan memandang negatif. Dan kadang-kadang ada yang diberhentikan kerja, sedangkan dia tak teruk pun. Jadi tahap itulah sampai kita ada stigma dalam masyarakat. Dan saya rasa bukan di Malaysia saja, di banyak tempat ada isu ini. Jadi sebenarnya mereka ni kalau macam penyakit mental, bukannya semuanya teruk pun. Ada juga yang
orang kata mild di peringkat awal yang tak serius. Jadi mereka ni sebenarnya boleh berfungsi sebab saya jumpa dengan mereka yang kerja di office, mereka yang juga ada yang profesional, mereka ada masalah tekanan, masalah contohnya ini masalah punca-punca dia lah. Macam masalah rumah tangga contohnya kan boleh mendorong kepada masalah ni. Masalah interaksi bercinta. Itu satu orang saya senang classify macam interpersonal relationship lah, masalah perhubungan dengan individu yang lain. Itu satu punca utama juga kenapa seorang tu mengalami masalah kesihatan mental. Dan selain daripada itu, yang saya kata tadi, conflict resolution, itu masalahnya. Kita tak boleh menyelesaikan masalah dengan cara baik. Kita mungkin bertindak melulu, mungkin ekspresi kemarahan dengan tanpa berfikir apa consequences atau apa akibatnya. Itu conflict resolution. Lagi selain daripada itu, mungkin menguruskan tekanan tu pun ada masalah. Ada juga kategori macam tu. Dia tak menggunakan amalan yang baik. Contohnya, senang saya cakap, contohnya satu lagi, dia menguruskan tekanan, dia isap rokok banyak contohnya kan. Itu dia boleh menyebabkan masalah lain. Dia tertekan, dia ambil dadah terlarang pun tak baik juga kan. Jadi ataupun dia jadi baran bila dia berdepan dengan cabaran ataupun jiwa yang terlalu frustrated, kecewa dan sebagainya. Jadi ini pun satu juga. Dan sebab saya dah bercakap berkenaan dengan skop kenapa ni, so selain daripada itu juga saya lihat zaman ini macam IT satu cabaran yang besar juga. Sebab banyak punca juga dalam IT, dalam information technology. Kita boleh sebut pasal social media, kita boleh sebut pasal apa-apa maklumat yang boleh dapat melalui online, game, ada yang main judi juga melalui online. Jadi ini saya skopkan itu satu cabaran juga di zaman ini. Jadi kita boleh bercakap juga pasal IT ni, macam mana orang berinteraksi dengan tak sihat lah. Sebab dulu kita cakap secara bersemuka. Sekarang ni dia dah banyak semua express pakai online. Bila bersemuka dia jadi tak boleh kelola marah dan sebagainya. Jadi orang kata tak bersesuaian lah, mungkin menggunakan fizikal dan sebagainya bila tak puas hati dan sebagainya. Jadi dan akhir sekali saya kata masalah psikososial, contohnya paling kerap sekarang ni macam masalah kewangan dan sebagainya. Jadi sebab tu kita ada istilah financial literacy ataupun celek kewangan dan sebagainya. Ini jadi satu benda yang penting pada masa ini. Jadi saya lihat itu punca juga banyak dalam bila saya bersemuka dengan pesakit saya atau klien saya berdepan dengan ini perkara-perkara yang berlaku yang biasa ditemui. Baik, Prof, kita akan berehat dululah buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang bersama kami di program Ruang Bicara ini. Ini mungkin satu kesempatan yang cukup baik sebenarnya kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun ialah bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih ini, kerana ini merupakan satu topik yang mungkin bagi saya amat penting sebenarnya untuk kita sama-sama kongsi dan mengetahui tentang lebih mendalam lagi tentang penyakit mental ataupun apa yang kita sebut sebagai mental sihat jiwa sejahtera. Itu cukup penting. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik mental sihat jiwa sejahtera, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, iaitu Ketua dan Pakar Perunding Kanan Jabatan Perubatan Psikologi di Universiti Melaya. Baik, Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekretari dan ahli panel. Saya Ridwan lah. Ya. Ingin bagi pandangan sikit lah. Okey, yang pertama kita tengok ini saya punya pandangan lah. Mental sihat kita meningkatkan produktiviti. Bapak kita tengok lah, kalau kita mental sihat kan, jadi kita bekerja pun produktiviti kita meningkat lah. Itu yang pertama lah. Kemudian lah kita tengok apa masalah mental lah, kita tengok lah. Apabila kita tengok di pejabat kan, ataupun dia ada provokasi kan, kadang-kadang kawan tu kan dia bagi tekanan kerja, bos ataupun dia bagi tekanan kerja kepada kawan-kawan yang mungkin dia tak lambat datang kerja pun
lambat itu buah bagi tekanan kat dia pula. Jadi dia pun jadi naik angin lah, jadi naik emosi. Kadang-kadang dia boleh membunuh tau. Ya, betul. Tengok apa di pejabat, kadang-kadang apa berlaku juga, ataupun kadang-kadang buah ambil tindakan buang kerja. Sepatutnya majikan dia cuba tanya dia sebab apa dia datang lewat, sebab apa dia jadi emosi begini. Tapi majikan tak buat macam tu. Dia terus ambil tindakannya. Kalau memang majikan yang baik, dia akan buat soal sendiri. Itu ya. Kemudian kita tengok kan, kadang-kadang kita tengok tadi ada doktor sebut kan, resilient ni yang doktor sebut dia, macam mana kita nak atasi kepada kita yang awam supaya mereka boleh mengatasi masalah mental ni supaya mendapat bekerja dengan selamat dan sihat mental dia. Minta panel ulas ni. Terima kasih Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi menarik jugalah persoalannya dibagikan oleh Ridwan tadi. Jadi mungkin respon dan juga komen daripada Prof. Menarik pada Encik Ridwan tadi, hanya sebab fokus apa yang diperkatakan tadi bagi saya adalah kesihatan mental di tempat kerja. Itu kalau skop yang saya cakap lah, memang banyak cabaran sebab dalam sehari tu orang yang bekerja berapa jam dia habis di tempat kerja saja kan, daripada yang pekerja operasional sampailah kepada ketua jabatan majikan kan, kita kena berdepan. Jadi itu sepatutnya kita kena kelolakan kesihatan mental dengan cara terbaik. Jadi macam tadilah bila sebut tadi, antara pekerja tu sendiri boleh interaksi dengan positif atau negatif kan. Contohnya kadang-kadang bila kita terlalu marah dan sebagainya, tak puas hati, ada rasa ketidakadilan dalam organisasi itu, ada mulalah rasa macam tadi nak marah kat kawan tu, dia kata bos bias dekat kawan dia ke kan dan sebagainya, ataupun rasa macam dia ni diskriminasikan dalam mungkin dari segi kenaikan pangkat ataupun cara dia dilayan di tempat kerja. Jadi ini menyebabkan ketidaktenteraman dalam organisasi itulah. Jadi kata tadi satu contoh lah, datang lambat contohnya kan. Saya sangat setuju juga sebagai majikan contohnya, kena tanyalah apa pasal lambat kan. Jadi sensitif lah. Kena memahami, dan kadang-kadang bila ketua tu memahami dengan lebih ataupun penyelia tu memahami lebih detail lagi, dia akan dapat ini sebenarnya masalah berlaku dekat rumah sebelum datang kerja kan. Mungkin dia kena hantar anak ke sekolah. Jadi tetapi walau bagaimanapun di sebalik itu, macam pekerja kena ada satu kemahiran mengelolakan masalah yang di depan ni tu. Contohnya takkan setiap hari nak datang lewat sebab orang lain semua kena datang awal, dia pula datang lewat, dia boleh ada pengecualian pula nanti kan. Jadi orang lain rasa tak adil juga. Jadi kena atasi masalah. Itu balik saya kata tadi, kalau kita ada konflik, resolution tu kena ada resolusi cara menangani masalah tu. Kita tak boleh biar je masalah tu tanpa tackle atau mengatasinya. Ini mungkin masalah di tempat kerja atau di rumah pun. Jadi kita tak mau sekali dua kali dia mungkin lewat, ada sebab tertentu, tapi tak boleh setiap hari lewat lah. Dan di pihak jabatan juga atau di pihak majikan juga, saya rasa kena ada satu sokongan kesihatan mental di situ. Maksudnya mungkin ada seorang yang orang kata boleh jadi champion ataupun mengepalai dalam organisasi tu, macam jawatankuasa lah contohnya kan. Dia macam kalau kecil tu seorang lah, macam setidaknya dia akan memberi keutamaan, mewujudkan budaya jiwa sejahtera contohnya dalam organisasi itu. Jadi ada kecenderungan di organisasi itu melihat kesihatan mental itu satu perkara yang penting. Sebab kalau tidak, tak ada siapa kisah. Jadi kalau ada isu yang tak puas hati dan sebagainya, benda itu akan berterusan. Tapi kalau ada seorang yang mungkin ataupun ada jawatankuasa dalam organisasi itu yang melihat perkara itu, dia akan membantu mengurangkan risiko di tempat itu. Dan perkara-perkara lain juga, kadang-kadang saya lihat di konteks biasa di tempat kerja punya isu ni, macam work-life balance pun penting juga. Work-life balance. Sebab kadang-kadang di era
kita boleh berkomunikasi through WhatsApp, email. Ada je kalanya kadang-kadang benda tak perlu tapi kita sampai 11 malam, 12 malam kita buat benda kerja tu. Contohnya kan, sedangkan benda tu bukannya emergency yang kena diselesaikan. Sepatutnya kalau yang tak sudah habis waktu kerja, kita tumpukan dengan keluarga dan sebagainya. Jadi barulah seimbang. Jadi keluarga tak dapat perhatian, tengok pasal isu kerja kita jadi stres pula, malam tu tak boleh tidur. Anak pun kita tak tengok dan sebagainya sebab kita sibuk bekerja di rumah juga. Jadi dia jadi pembahagian tu jadi tak seimbang. Akhirnya dapat stres dan sebagainya, dekat rumah pun boleh jadi masalah juga. Jadi ini saya tumpukan masalah berpunca mungkin berkait dengan tempat kerja tadi. Okey, kita ambil satu lagi panggilan Prof. Ramza dari Kelantan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Ya. Saya boleh cakap dengan Tuan Fender? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Punya 3 ciri. Ya, itu paling penting adalah mental. Yang kedua adalah rohani. Yang ketiga adalah ciri jasmani. Dari segi mental tu yang menjaga rohani dan jasmani. Jadi bagi saya untuk menenangkan pernikahan kena jangan fikir lebih banyak, jangan fikir satu masa lebih pada haknya. Kalau tak boleh dapat satu solusi kena bawa berbincang. Jadi masalahkan kena bawa berbincang. Ya. Boleh faham? Okey, baik. Kena berbincang. Okey. Lepas tu nombor 2, kalau boleh diketatkan penjualan arak. Sebab arak tu adalah unsur yang sangat penting untuk mengakibatkan hurung. Okey. Yang ketiga, kalau boleh setiap orang tu yang menyertai pemeriksaan memenuhi siri kesan. Jadi adakah dia meminum arak. Sebab arak tu boleh mengakibatkan kematian. Boleh faham? Baik, terima kasih. Ramza dari Kelantan. Sebelum Prof menjawab persoalan itu, Prof, saya nak kembali kepada apa yang Prof sebut di awal tadilah, iaitu tentang zaman IT yang kita hadapi sekarang inilah, terutamanya dalam penggunaan media sosial itu sendiri. Kadang-kadang mungkin secara kita sedar ataupun tidak, mereka yang menghadapi gangguan mental ini sebenarnya menggunakan media sosial itu untuk meluahkan apa yang mereka rasakan, walaupun sama ada betul ataupun tidak betul. Tetapi itulah dilihat sebagai saluran yang tepat bagi mereka menyatakan rasa tidak puas hati dan juga apa yang mereka alami, gangguan apa yang mereka alami dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang rakyat biasa sebenarnya yang mungkin membaca apa yang ditulis dalam media sosial itu, apa yang harus kita lakukan? Apa reaksi yang perlu kita ambil? Ini menarik topik pasal macam mana kita berinteraksi dengan IT dan berinteraksi dengan dunia di alam maya kan. Jadi saya selalu katakan apa yang kita tulis di alam maya tu, di social media lah, khususnya macam Facebook dan sebagainya tu, apa kita masukkan situ gambar ke apa kita tulis, dia jadi bukan milik kita dah. Dia dah jadi milik dunia sejagat dah. Itu senang cakap. Jadi kita tak boleh, bila kita masukkan dan elemen-elemen tertentu, terutama berkaitan dengan privacy, benda yang kita tak senang orang lain tahu, tapi kita masuk situ sama ada gambar ke ataupun penulisan kita ke, jadi dia boleh menimbulkan implikasi interpretasi orang lain. Kita tak boleh kawal 1,000 orang yang melihat. Tak usah sebut pasal juta, kita sebut 1,500 pun kita tak boleh kawal orang tu kata apa. Jadi saya percaya kalau bila kita masuk di situ, kita ada berpotensi akan mendapat reaksi yang bukan kita suka, bukan yang kita nak. Mungkin kita dah stres, kita dah tertekan dengan reaksi itu, menyebabkan kita lagi tertekan, kita lagi murung. Terutama pula bila kita baca ayat yang ditulis tu, mungkin kita tak boleh tahu apa sebenarnya intonasi orang tu. Macam kita, bila bezanya apabila kita ada masalah, kita bercakap secara bersemuka, kita tahu intonasi orang tu, kita nampak ekspresi muka dia. Jadi ini membantu sebenarnya dari segi konsep terpanggil terapi itu, terapeutik juga tu. Kita lihat, kita bercakap, expression muka. Sebab itu dalam saya sebagai psikiatris tu, kadang kita lihat bila kita bercakap, kita tengok muka dia, kita tengok mimik muka dia, kita lihat ekspresi muka dia kan. Jadi di alam maya itu memang banyak kekurangan, terutama social media. Mungkin
zaman sekarang mungkin dah ada dari segi to be nak tengok cara keseluruhannya, macam telemedicine tu adalah yang video tu kita nampak ekspresi muka dia. Tapi kalau macam social media je, kita lontarkan saja ayat tu, kita letak gambar yang statik dekat situ, dia menimbulkan risiko yang negatif dan di luar kawalan kita, dan tak mustahil akan ada yang overreact dalam itu dan menyebabkan kita akan menjadi lagi upset, lagi teruk. Jadi saya rasa kalau social media ni sebenarnya lebih bercorak kalau kita meluahkan tekanan kita, perasaan kita, dia one way, satu hala. Hala yang kita tak dapat feedback. Jadi kita tak boleh imagine sebelum kita tulis tu mungkin kita ingat semua orang akan memahami aku, menyokong. Tetapi rupanya dalam 500 orang tu mungkin saya cakap banyaklah 3-4 orang yang dia nampak angle lain, dari perspektif lain apa yang kita tulis. Jadi mungkin lebih negatif dan sebagainya. Jadi sama ada mungkin kita niat baik, kita nak contohlah saya cakap kan, kita mungkin tulis mari kita banyakkan amalan dan sebagainya. Mungkin ada segelintir akan kata ini nak menunjukkan dia ni lebih alim pada orang lain lah. Dia kata riak dan sebagainya. Saya cakap secara neutral. Tapi niat dia mungkin baik. Yalah, nak dapat pahala, nak promote perkara-perkara yang baik. Jadi benda yang nampak macam okey, dia boleh dua-dua itu boleh diinterpretasi. Jadi ini masalah utama dalam social media. Selain daripada itu, yang terlalu banyak sangat didedahkan dengan social media, terutama kanak-kanak remaja, saya bimbang mereka akan membentuk satu personality yang berbeza. Ini saya rasa akan timbul personality yang kita berkait dengan terlalu expose sangat dengan social media. Sebab kita pun dah nampak dah sekarang. Maksudnya macam saya tadi ada sentuh sikit, kadang-kadang nak ada masalah, ada konflik, nak menyelesaikan konflik tu dah tak boleh konflik menyelesaikan dengan cara terbaik. Mungkin cara ganas, bahasa digunakan pula bila bersemuka, bahasa yang mungkin nampak orang kata rude atau kasar dan sebagainya. Dah tak ada nilai jiwa sopan santun tu, dah tak ada. Saya rasa itu pun satu cabaran. Terutama kalau ada gap generation, maknanya dengan golongan yang tua dan sebagainya, dia akan terasa lebih lah kan, sebab yang remaja ni mungkin banyak sangat terdedah dengan social media. Tapi mungkin benda ni dalam 20 tahun lagi, mereka yang sekarang umur 20 dah umur 30, jadi dah habis semua dalam social media, dunia social media dah zaman itu kan. Tapi isunya saya rasa ada boleh timbul kesan negatif jika internet atau social media ni tidak digunakan dengan yang terbaik. Memang saya tak nafikan ada kebaikan, walaupun saya kata macam tu, tetapi dia macam ubat. Ubat banyak kebaikan, sebab itu dinamakan ubat. Tetapi kadang-kadang ubat tu ada kesan negatif juga. Betul. Okey, Prof, kita rehat kali terakhir dan kembali nanti mungkin. Baiklah, kita hampir-hampir di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi saya juga nak dapat komen daripada Prof. Dr. Muhammad Muhsin sendirilah. Daripada pengalaman doktor sendirilah, selalunya ini mungkin soalan yang mungkin mempunyai jawapan yang tidak menentulah. How long does it take sebenarnya untuk memulihkan daripada pengalaman doktor sendiri seseorang yang sedang mengalami masalah mental ini melalui rawatan yang doktor lakukan? Okey. Pertama, masalah macam macam seorang yang berlebihan panas baran ataupun tak boleh kawal kemarahan, ataupun kadang-kadang tindakannya terlalu impulsif, tak ada memikirkan apa akibat dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang prosesnya agak lama untuk menukarkan, sebab biasanya mereka ni dah satu tabiat ataupun habit dia dah macam tu cara dia berfikir. Maknanya kebanyakan tindakan tu dia secara automatik je, di luar kawalan dia juga, walaupun benda tu salah kan, tetapi nak merubah perlakuan tu ambil masa yang lama. Dan saya cakap kadang-kadang kena ada satu program, contohnya kena dengan kaunselor dan sebagainya, untuk memberi orang ini satu, dia keep being reminded, akan disedarkan, okey, ini cara kaedahnya, bila masalah macam ini caranya kan. Jadi dia macam konsep terapi lah, kognitif terapi. Maknanya apabila dia rasa marah, kita identify apa pasal dia marah.
macam mana nak lawan perasaan irrational tu. Irrational, mana tak rasional lah pemikiran tu kan. Jadi ini kita kena ajar. Jadi benda ni kadang-kadang kalau nak mengurangkan risiko tu mungkin ambil masa 5-6 bulan untuk nak menukarkan kelakuan. Itu pun kira cepat lah. Dia dah umur 20, dia dah biasa macam tu. 5-6 bulan tu satu jangka masa yang logik lah. Lagi satu keadaan di mana mungkin seseorang tu ada masalah penyesuaian. Kita panggil macam adjustment, sebab tempat kerja, perubahan tempat kerja, perubahan dengan persekitaran, mungkin ada masalah kehilangan seorang yang dia sayang dan sebagainya, kan, sebab kematian dan sebagainya. Masa COVID dulu banyaklah masalahnya juga. Betul. Jadi ini kadang-kadang ambil masa biasa normal sebulan 2 bulan lah untuk nak memulihkan keadaan itu. Dan ada juga ramai juga yang cepat, yang boleh orang kata come to term, boleh back to normal lah dengan keadaan yang dialaminya. Dan satu lagi keadaan di mana kadang-kadang ambil masa, dia bukan saya katalah dia 100% pulih tu susah. Contohnya macam masalah penyakit mental yang khusus, bipolar disorder ataupun skizofrenia. Dia memerlukan rawatan yang itu bertahun-tahun jugalah. Tapi dia boleh dirawat dan boleh dikawal. Saya boleh cakap kalau dapat rawatan, insya-Allah tak ada masalah. Tetapi kalau tidak dapat rawatan, itu kadang-kadang ada yang membuat satu kelakuan yang mengancam orang lain, membahaya orang lain, dan kadang-kadang tragis juga kita lihat. Sebenarnya benda itu boleh dielak kalau dapat rawatan awal. Mencegah awal itu lebih baik daripada membiarkan saja ianya berlarutan. Tapi mungkin di sini yang penting juga difikirkan secara serius, terutamanya bila melibatkan remaja dan juga kanak-kanak. Peranan ibu bapa juga harus dipertingkatkan sebenarnya untuk melihat kelakuan anak-anak yang mungkin tiba-tiba bertukar daripada seorang anak yang mungkin beraksi ataupun bergerak secara biasa, tiba-tiba menjadi melakukan sesuatu yang tidak dijangkakan oleh ibu bapa sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh ibu bapa? Zaman sekarang ni saya lihat ibu bapa ni macam kawan lah. Dia kena kenal anak dia ni kan. Jadi apa tabiat biasa anak dia. Jadi dia akan kenal pasti dan akan mengesan lah. Jadi anaknya mungkin melalui tekanan. Tekanan ni mungkin berkaitan dengan pelajaran, mungkin berkaitan dengan kawan. Jadi ini kena ibu bapa kena bercakap sebagai kawan. Kalau dilihat pada statistik juga, National Mobility Survey yang terbaru, banyak macam contohnya cabaran mental di kalangan remaja yang umur 16 ke bawah dan sebagainya ni. Jadi cara mereka mengolahkan tekanan, contohnya tendensi untuk membahayakan diri. Kemudian mungkin pengambilan dadah juga, saya kena cakap di sini juga. Jadi ibu bapa kena duduk semeja. Dia bukan approach cara lama lah. Pendekatan lama mungkin ibu bapa selalu benar, betul. Sekarang ni ibu bapa kena banyak mendengar. Jadi anak-anak itu akan rasa difahami dan dihargai lah. Dengan yalah, itu kompleksitinya di sini, termasuklah anak-anak dah terdedah dengan social media dan sebagainya. Jadi dunia mereka lain. Kadang-kadang ada gap dekat ibu bapa tu. Ibu bapa seolah-olah terlalu dia panggil authoritarian. Dia nak mengawal semua. Kalau pasal pelajaran, dia kena tetapkan semua apa dia nak jadi dia bila besar. Kita lihat macam tu, kes macam ni. Jadi ini penting. Selain daripada itu, ibu bapa peranan kita panggil macam nurturing. Maknanya untuk pembesaran tu, contoh role model. Siapa? Anak-anak role model, anak-anak ibu bapa lah. Jadi ibu bapa sebenarnya ada peranan yang ini saya rasa amat berat. Sebab kita kata dia mungkin pergi ke sekolah, mungkin pengaruh kawan, tapi sedar tak sedar balik rumah dia perhati ibu bapa buat apa dan sebagainya. Dan proses ini masa dia membesar, remaja, kanak-kanak remaja ni very informal. Maksudnya bukan belajar dalam kelas. Apa yang dia perhatikan, dia walaupun tak suruh dia buat sesuatu, tapi ibu bapa tu mungkinlah, saya bagi contoh lah, ibu bapa saya selalu lihat kadang-kadang di Malaysia lah, cara kita kan, buang sampah dalam kereta, luar kereta, ataupun memandu sebelah
potong kiri kan, potong Q dan sebagainya kan. Kita tak sedar anak kita dekat belakang tu memerhati kita. Jadi bila dia boleh dapat lesen, anak tu secara automatik akan sambung apa yang kita buat. Dia ingat betul kan. Tak pakai tali pinggang keledar kan. Jadi saya sebab Malaysia ni banyak masalah atas jalan raya ni sebenarnya. Jadi kita kena ubah cara signifikan. Kita dengan aksidennya tinggi, dengan cara pemanduan, dengan kadang-kadang kita ni tak mementingkan risiko. Maknanya kita tak ambil safety first. Maknanya kita tak mengutamakan keselamatan. Jadi kita kata hari ni tak ada kena dengan aku. Tak apalah. Jadi saya memang tak dapat elak bila sebut pasal kesihatan mental. Banyak dekat Kuala Lumpur ni khususnya orang atas jalan raya jam semua kan. Jadi stres banyak. Jadi faktor tu amat penting lah untuk diambil perhatian. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya. Apa ni Dr. Muhammad Muhsin ya. Tinggal lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Di penghujung ini juga saya nak dapat pandangan lah. Ini pun juga sering berlaku. Ini apa yang kita sebut sebagai blunt statement lah. Mungkin mereka ada rakan-rakan yang mengalami masalah mental. Mungkin ada keluarga yang menghadapi masalah mental, tapi mereka tidak merujuk pesakit-pesakit ini kepada pakar-pakar yang boleh memberi rawatan, tetapi mereka mengeluarkan secara statement, engkau ni gila sebenarnya. Jadi that kind of statement, apakah itu akan memburukkan lagi sebenarnya keadaan pesakit yang mengalami masalah mental ini sebenarnya? Sebenarnya individu yang mengalami gangguan mental atau penyakit mental ni dia tak nak. Sama juga kencing manis. Siapa yang nak penyakit kencing manis? Diabetes. So itu sebenarnya konsep ni juga. Jadi ada tak kita kata pada muka kamu dapat kencing manis kan? Kita tak boleh kata macam tu. Jadi kita jangan kata kamu ni gila kan, ataupun kamu ni tak betul, tak sioman dan sebagainya kan. Jadi ini kadang bahasa sebenarnya kan. Kadang kita kata gurauan, tapi gurauan ni melampau sebab kalau orang yang dengar tu, saya tak tahulah, saya kata kalau orang dengar tu tak ada penyakit tu sendiri, dia mungkin tak rasa apa. Tapi kalau orang mendengar ada penyakit itu dan kawan dia cakap macam itu, dia amat melukakan. Seolah-olahnya aku ni memang teruk sangat. Dia akan terima macam tu. Sangat negatif. Sebab mereka yang ada gangguan mental ni, kebanyakannya penerimaannya negatif terhadap rimak ataupun orang cakap dengan dia kan. Kadang-kadang benda positif pun dia ambil negatif. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan menunjukkan seolah kita tak simpati. Itu satu. Keduanya, kita mungkin terlalu menghakimi lah. Kita kata kita bagi something yang sangat negatif. Kita kata dia ni tak cukup kental jiwa lah, tak cukup amalan lah kita katakan. Jadi dia akan lihat individu yang ada masalah tu, dia akan lihat diri dia dengan lebih negatif lagi. Jadi sebenarnya amalan tu tak sihat. Sepatutnya apabila seorang tu ada tekanan sebagainya, ini aku ada dekat sini ni. Apa yang boleh aku bantu? Apa kamu nak aku buat? Itu minimum soalan kita boleh tanyakan. Aku boleh dengar. Ada masalah dekat mana tak? I'm ready to hear. So something macam itu. Itu bahasa yang lebih positif. Tapi itulah kadang-kadang pembudayaan kita tu tak kecenderungan itu. Kita terlalu ambil tak kisah, dan kadang-kadang yang paling teruk sekali, kita tak sensitif dengan jiwa orang yang mengalami itu. Itu yang menyebabkan keadaan tu mungkin lebih berbahaya selepas tu. Yalah, kalau kita guna remark yang negatif, yang nak buat lebih teruk lagi, kita pula kawan yang rapat dengan individu itu, adalah saudara tu, orang tu tak fikir nak bunuh diri, dia boleh berfikir untuk bunuh diri. Dia kata tak ada siapa faham dia kata. Okey, menarik sebenarnya apa ni Prof, tapi yalah masa seperti biasalah begitu suntuk bagi kita untuk bercakap lebih panjang lagi tentang isu ini. Tapi insya-Allah mungkin di masa-masa akan datang Prof, kita duduk lagi untuk bercakap tentang isu ini, kerana ini bagi saya merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya, kerana mental sihat memang jiwa kita juga akan sejahtera sebenarnya. Dan untuk mencapai itu jugalah kita perlu berani menghadapi realiti. Kita harus kuat dan tabah menghadapi dugaan, kerana itulah sebenarnya yang akan memberi kekuatan kepada diri kita, kepada mental kita khususnya, kerana mental yang kuat itulah akan membina satu semangat dan juga jati diri yang kukuh dan kuat. Jadi terima kasih kepada Prof kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa ikan kepada anda, dan sentiasa kami tepati sebenarnya Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa.